Sila. Kita tidak nafikan pengorbanan Angkatan Tentera, dan begitu juga dengan perkembangan yang sedang dilakukan dan akan dilakukan oleh Angkatan Tentera. Tetapi malangnya saya faham bahawa Kementerian Pertahanan tiada satu dokumen yang memandu kementerian dan juga Angkatan Tentera untuk membangunkan Angkatan Tentera itu khususnya. Contohnya sebagaimana yang dikatakan tadi, untuk mengurangkan anggota, sedangkan dalam rancangan untuk menambah anggota, sedangkan dalam fahaman saya semasa dalam tentera, kita akan mengurangkan warga tentera ke jumlah-jumlah yang kita fikirkan sesuai. Untuk mengatasi masalah ini, saya ingin mencadangkan kepada Kementerian Pertahanan supaya wujudkan satu dokumen yang dipanggil National Defence Policy ataupun dasar pertahanan negara. Oleh kerana ia pernah dibangkitkan oleh Menteri Pertahanan masa itu melalui pertahanan Malaysia ke arah pertahanan yang berdikari. Dalam ni disebut dokumen pertahanan negara, sedangkan dokumen itu tidak pernah wujud dan tidak pernah dibawa ke parlimen untuk mendapat pengesahan. Oleh yang demikian, saya cadangkan Kementerian Pertahanan dengan segera mewujudkan dokumen pertahanan negara ini, supaya salah satu perkara yang penting ialah mengawal perbelanjaan Kementerian Pertahanan. Kita tidak mahu lagi perolehan kontroversi seperti perolehan kapal selam, helikopter dan juga kapal permukaan melebihi peruntukan yang diberi. Oleh itu, saya ingin menggesa Kementerian Pertahanan supaya melihat pada ini, oleh kerana ramai rakan-rakan bekas tentera juga menginginkan perkara ini boleh dilakukan, dan satu dokumentasi yang rigid ataupun yang solid, yang padu boleh dihasilkan oleh Kementerian Pertahanan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lumut. Beliau adalah seorang bekas anggota tentera berpangkat One Star General kalau saya tidak silap, dan beliau sekarang berada di pihak pembangkang. Ini menunjukkan bahawa negara kita memang mengamalkan demokrasi, tidak seperti mana yang dikatakan oleh setengah-setengah pihak. Saya ingin nyatakan di sini, saya tidak pasti sama ada Yang Berhormat sedar atau tidak. Sebenarnya sememangnya ya, seperti mana yang saya telah jelaskan tadi, bahawa sememangnya kita telah pun ada kajian-kajian yang dibuat, dan kalau Yang Berhormat mengatakan bahawa kita tidak mempunyai dasar pertahanan negara, buku ini telah membuktikan bahawa kita ada dasar pertahanan negara yang telah diterbitkan untuk menjadi hala tuju ataupun panduan kepada pihak Kementerian Pertahanan, khususnya bagi memandu kita untuk menuju ke arah apa yang kita inginkan. Dan Yang Berhormat ada mengatakan berkaitan dengan usaha-usaha untuk mengurangkan anggota. Saya fikir mungkin Yang Berhormat pun tersalah anggap. Apa yang saya katakan tadi ialah menggunakan anggota yang optimum. Optimum ini berarti ia tidak semestinya, dia harus ada balance. Kerana seperti mana kita tahu bahawa di zaman masa kini bukan sahaja keperluan anggota itu penting, tetapi kita juga harus mengambil anggota-anggota yang berkualiti, dan selain daripada itu kita juga harus menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi. Kerana peperangan hari ini adalah lebih bersifat teknologi base. Mungkin Yang Berhormat sendiri pun sedia maklum bahawa dalam tempoh berdekat-dekat lamanya telah banyak peningkatan-peningkatan dalam teknologi ketenteraan, dan sekiranya Malaysia tidak mempunyai keupayaan untuk menambah baik khususnya dalam peralatan-peralatan, maka sudah tentulah kita akan berhadapan dengan risiko untuk tidak mampu mewujudkan saingan ataupun deterrent, iaitu cegar rintang merupakan satu doktrin yang penting untuk menentukan keselamatan dan pertahanan negara. Untuk makluman Yang Berhormat, mungkin Yang Berhormat pun sedia maklum bahawa jawatan pada ketika ini ataupun anggota keseluruhan ialah seramai 131,524, dan menjelang tahun 2020 kita mengharapkan akan dapat employ
163,653. Walaupun sebenarnya kita menghadkan pengisian jawatan ini bagi juga mengurangkan pembelajaran mengurus. Dan untuk melengkapi tentera-tentera anggota regular ni, kita juga ada tentera simpanan. Untuk makluman yang berhormat, pada ketika ini kita ada 144,373 tentera simpanan, pasukan simpanan yang boleh digerakkan pada bila-bila masa sekiranya berlaku krisis di dalam negara ini. Sila yang itu yang saya ingin tegur di sini, oleh kerana di satu ketika tahun 2006 kita tidak menceritakan untuk menambah warga tentera, sebaliknya mengurangkan warga tentera sama ada dari darat, laut dan udara. Tapi apabila Yang Menteri menjelaskan kita akan mengembangkan ke 163,000, ini bertentangan dengan apa yang telah diputuskan sebelum ini. Oleh sebab itu saya kata kita perlu satu dokumen dasar pertahanan negara yang diluluskan oleh Parlimen. Oleh sebab itu, sebagaimana yang berhormat tunjukkan kepada saya, dia boleh dikatakan dikeluarkan setiap tahun. Satu menteri tukar dokumen dasar pertahanan negara. Begitu juga dengan doktrin pertahanan maritim. Seolah-olah tak ada persepakatan antara markas Angkatan Tentera Malaysia dengan Tentera Laut. Masing-masing mengeluarkan doktrin mereka sendiri. Oleh sebab itu, yang berhormat Menteri, saya amat mengharapkan supaya satu dokumen pertahanan negara dihasilkan dan dibentangkan di Parlimen, diluluskan oleh Parlimen. Dengan cara itu saya yakin dan percaya, khususnya dalam mengembangkan Angkatan Tentera, perolehan kelengkapan Angkatan Tentera dapat dikawal dengan sebaik-baiknya, supaya tiada pembarisan, tiada rasuah, tiada sangkaan buruk berlaku di luar sana, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat di atas cadangan tersebut. Walaupun sebenarnya mengikut apa yang setelah nyatakan tadi, bahawa kita sudah mempunyai pun dasar pertahanan negara, kita akan menimbang cadangan Yang Berhormat tersebut, tetapi pada dasarnya apa yang kita inginkan ialah bahawa dasar pertahanan negara kita adalah mampu hari ini, sebelum ini dan sekarang telah pun mampu untuk memberikan perlindungan kepada negara kita dalam setiap ancaman. Dan Yang Berhormat ada mengatakan juga tentang isu-isu perolehan, seperti mana Yang Berhormat sedia maklum bahawa apa juga langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan, khususnya untuk menambah baik dalam bidang peralatan ataupun persenjataan negara untuk menghadapi sebarang ancaman keselamatan, ianya adalah dilakukan berdasarkan kepada keperluan semasa. Dan seperti mana Yang Berhormat sedia maklum bahawa Malaysia adalah merupakan sebuah negara yang akan menuju sebagai sebuah negara maju. Apabila kita menjadi sebuah negara maju, dan itulah menjadi aspirasi kita, sudah tentulah harapan kita ialah untuk melihat bahawa kita mempunyai pertahanan yang mencukupi untuk menjamin keselamatan kita. Kerana apabila kita menjadi negara maju, kita menjadi lebih atraktif ataupun juga menimbulkan masalah-masalah persaingan. Penjelasan Menteri. Ya, kebetulan pula, saya teruskan dulu ya. Kebetulan pula kedudukan Malaysia ini adalah sangat strategik, iaitu di tengah-tengah Asia Tenggara, di mana kita bersempadan dengan, boleh katakan, hampir banyak negara-negara, dan ini telah dengan sendirinya mewujudkan banyak masalah-masalah pertindihan, dan juga berkaitan dengan isu Selat Melaka, dan juga pergolakan yang mungkin berlaku di Laut Cina Selatan. Dan kita memerlukan satu hala tuju untuk pastikan bahawa kita tidak ketinggalan dalam soal ini. Dalam soal perolehan ini, saya ingin nyatakan di sini bahawa apabila kita membuat sesuatu perolehan, Yang Berhormat sendiri pun sedia maklum, ianya adalah dibuat berdasarkan kepada tata cara keuangan kerajaan dan arahan-arahan perbendaraan, dan juga penilaian-penilaian juga dibuat oleh pihak-pihak yang
terlibat, khususnya mereka-mereka yang pakar dalam bidang-bidang tersebut. Dan apabila kita membuat keputusan itu, kita juga ada Institut Sains dan Teknologi Pertahanan yang membantu untuk menilai terhadap kemampuan sesuatu peralatan yang kita kehendaki tersebut, dan ujian-ujian juga dilakukan terhadap aset-aset ini. Dan yang penting sekali ialah kita nak mengadakan pembelian itu berdasarkan kepada value for money. Dan satu aspek yang penting yang saya ingin juga jelaskan di sini, bahawa apabila kita membuat perolehan, kita juga memikirkan tentang keperluan untuk membangunkan industri pertahanan negara kita. Kita tidak memberi Penjelasan, Menteri. CPU. Boleh. Kita juga mengadakan beberapa kerjasama dengan pihak-pihak industri atau pengeluar-pengeluar tempatan supaya berlaku transfer teknologi, dan di satu masa nanti akan membolehkan negara kita juga menjadi pemain yang penting dalam industri pertahanan. Sila Yang Berhormat.